Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa rawa Ibnu Majahin annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kana niyatuhu al-akhirata jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya raghimatan wa man kana niyatuhu dunya farakallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kataballahu illa ma kutiba lahu. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia. Dialah yang masih memberikan kelangsungan hayat pada kita hingga ke saat ini. Alhamdulillah. Dia saja yang boleh beri segala nikmat pada kita dan memberikan apa-apa saja kurniaan kepada kita dan sekalian makhluk ni, tiada lain melainkan semua datang pada dia. Alhamdulillah. Dia beri kita sihat, dia beri kita penglihatan, pendengaran, percakapan, otak. Dia boleh ada kehendak, boleh ada kederat sendiri, boleh buat urusan sendiri. Masa yang sama pula boleh mengenal ilahi, boleh pula dalam keadaan taat, jauhkan daripada maksiat. Dia beri pula aloba untuk duduk dalam majlis yang mulia. Dijadikan kita pula sentiasa makin nak berusaha untuk mencapai cita-cita, mentauhidkan dia, mentakzimkan dia, zikir pada dia, mengagungkan dia, cinta kasih pada dia, bahkan tiada yang dicinta dikasih melainkan dia. Alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan Allah Taala diberi kita rindu dan kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita banyak berselawat dan salam pada dia, dan nak pula hidup atas muka bumi ini dengan mengikut segala tunjuk ajar dia, mencontohi cara hidup dia. Dan kita ni adalah sebahagian pada umat dia. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala diberi kita kesihatan, keupayaan. Boleh kita duduk dalam majlis pada malam ni, insya-Allah, untuk kita memanfaatkan hari ni, malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Nasaih 4. Rawab Ibnu Majahin, meriwayat oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah salah seorang daripada pengumpul kitab-kitab hadis yang 6 orang yang merupakan teras kepada pengumpul hadis Nabi SAW. Yang 6 buah kitab, antaranya Ibnu Majah ni dipanggil sebagai Kutubus Sittah. Ada kitab-kitab hadis yang 6 buah. Itulah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Allahumma salli alaihi wasallam, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abi Daud. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i. Itu pengumpul hadis besar tu. Yang 6 buah kitab ni masyhur dipanggil sebagai Kutubus Sittah. Sekitab-kitab hadis yang 6 buah, yang setiap daripada mereka mempunyai keupayaan menghafal, mensaring hadis-hadis, khasnya Imam Bukhari dan Muslim. Paling tinggi martabat tu Imam Bukhari, disebabkan syarat
untuk dia letakkan dalam hadis-hadis sahih dalam kitab dia, mempunyai syarat SOP yang sangat ketat, barulah hadis tersebut akan dinukilkan, dicatat, di apa lagi, dibukukan dalam kitab Sahih Muslim dia, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Yang kedua, mantabak ialah Imam Muslim. Satu, kalau dua-dua pengumpul hadis ni, Imam Bukhari dan Muslim, kalau dua-dua riwayat hadis ada, maksudnya hadis ini memang sangat kuat. Nisbah kitab selepas pada Quran, kitab yang istilahnya sangat kuat, nisbah dalil, sandaran, dan mempunyai disiplin untuk kita nak ambil hukum hakam jadi dalil dengan disiplin-disiplin ilmu juga kalau nak ambil pun, adalah Bukhari Muslim. Dia ialah asahul kutubul musannafah, adalah dua buah kitab. Bukhari Muslim ni sesahih-sahih kitab yang pernah dikarang oleh para ulama, dikumpul oleh ulama, adalah dua kitab ni. Ala sahih ma alai ittafaqa, ala hadis sahih paling tinggi adalah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sikitlah ke sana. Jadi Ibnu Majah ni walaupun taklah sampai martabat Bukhari Muslim, antara perawi hadis yang kuat juga. Jadi ambil daripada dia kata annahu sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dia kata man kana niyatuhu al-akhirata jama'allahu syamlah. Siapa yang niatnya adalah akhirat, siapa yang adalah niatnya akhirat, maksud niat ni apa? Qasad dia, hala tuju dia, matlamat dia, objektif apa saja pelaksanaan dia buat adalah nak cari akhirat. Apa matlamat cari akhirat ni, macam mana nak jadi akhirat ni? Yang tu yang banyak benda kita nak belajar, khasnya dalam bab akidah, untuk perjalanan hidup kita ni lurus betul, supaya sentiasa di atas jalan yang mustaqim, mentauhidkan Allah Ta'ala, kasih kat Rasulullah, dan tak ada apa kita buat melainkan semua dalam zikrullah dan kasih Nabi SAW. Besar tu pelajaran tu. Dan jangan tak tahu pula, bila nak belajar pelajaran tu, cubaan dia pun besar. Cubaan dia sangat besar. Kalau tak duduk tempat mengaji, dia lain cubaan dia. Duduk tempat mengaji, cubaan dia sangat besar. Ingat saya sebut, cubaan dia sangat besar. Saya tak boleh saya layan, saya sebut ni, saya sebab lagi. Cubaan dia sangat besar. Saya pasal saya duduk tempat tu, saya duduk tempat mengaji, saya duduk tempat mengajar, saya tengok depan mata saya bagaimana ramainya orang-orang yang duduk tempat mengaji yang dia terkorban, dia tak boleh mengaji, dia tak boleh mengaji, dia tak boleh mengaji walaupun duduk tempat mengaji, walaupun tempat tu sangat baik, dia tak boleh mengaji. Pelik boleh. Mula-mula saya pelik lah, tapi pasal duk faham nak mengaji ni dia bukan sebarang orang, dia mesti orang yang memang murni hati dia, memang nak mengaji baru boleh mengaji. Ingat elok-elok saya sebut tuan, orang yang memang murni hati dia nak mengaji baru boleh mengaji. Orang yang kalau katalah dia terjebak sekalipun dalam kancah kehinaan, katalah dengan bahasa itu, tak elok nak sebut tu pun, tapi nak kata sebut pilah macam tu kan. Sekalipun orang tu dah jadi sejahat sebuah-buah manusia, tapi bila dia nak balik pada jalan sebenar, duduk pula tempat yang baik, dapat pula asuhan yang baik, memang dia akan berusaha untuk baikkan diri dia, walaupun dia orang kata dah jauh menyimpang lah jalan Allah Ta'ala. Itu orang yang memang Allah SWT nak taufik hidayatkan dia, nak buka pintu hati dia, Allah Ta'ala lapangkan dada, hati sanubari dia, dengan syarat dia memang tak, memang dia nak Islam, memang dia nak agama, memang dia nak jadi orang beragama, memang dia nak jadi orang baik, memang dia nak jadi manusia, memang dia nak jadi hamba Allah Ta'ala, memang dia nak jadi kasih kat Nabi SAW. Kalau memang inilah matlamat dia, Allah Ta'ala isyarat, man syarahallahu sadrahu lil Islam wa man macam mana, wa man yuridillahu an yashrah sadrahu lil Islam man yuridillahu
Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man ada waw. Wa man yuridillahu an yahdiyahu, siapa yang memang kalau pandang pada sudut iradah Allah Ta'ala nak bagi petunjuk kat dia, itu nisbah Allah bagi petunjuk, memang hak Allah Ta'ala. Tapi kat kita ni macam mana nak tengok Allah Ta'ala bagi petunjuk tak petunjuk? Wa man yuridillahu an yahdiyahu, apa akan jadi? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala akan lapangkan dada dia untuk terima Islam. Allah Ta'ala akan lapang dada dia untuk menyerah diri untuk buat perintah Allah Ta'ala. Dia akan sibuk lah nak mengaji, nak menghafal, nak pergi masjid, nak pergi surau, nak pergi jemaah. Dia nak tinggal lah benda-benda merepek, merapu. Dia tak nak cari geng-geng yang gelak ketawa, hoha-hoha. Dia tak nak. Tapi wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa. Tapi siapa-siapa yang kalau Allah Ta'ala memang tak lagi petunjuk tu, nisbah Allah Ta'ala, nisbah dia punya kehidupan macam mana? Yaj'al sadrahu dayiqa, harajan. Allah Ta'ala jadikan yaj'al sadrahu dayiqan, harajan, ka'annama yas'adu fis sama. Allah Ta'ala jadikan dada dia sempit. Cuba dengar je, Allah nak kena jemaah ke, nak kena mengaji ke, nak kena bangun pagi ke, Allah Ta'ala sempitkan dada dia. Itu nisbah perbuatan Allah Ta'ala. Jadi cerita masalah apa? Dia tu sempit. Oh Allah, bangun tidur ke, tak boleh ke nak gelak-gelak sikit? Oh tak boleh ke nak wah-wah? Oh apa ni? Oh susah, Ustaz banyak kerja lah, ngapal lah, yang ni susah. Oh sempit yang dada dia. Ka'annama yas'adu fis sama'. Sempit tu macam mana? Dengar je buat perintah, suruh buat perintah Allah Ta'ala ni, buat wajib ke, yang sunat ke, yang mengaji ke, yang menghafal ke. Punya benci, punya menyampah lah. Kalau ada sekatan-sekatan, jangan keluar. Kalau 40 hari tak boleh ni pun rambut panjang no, hari yang panjang balik, nak suruh botak balik, nak kena suruh kan. Nak kena suruh tu. Rambut dah panjang-panjang dah, berekor lah, botak. Nanti takkan sampai saya nak bagi arahan kot. Rasa-rasa lah rambut kan, agak-agak panjang tu. Itulah kan. Pasal bukan nak tayang rambut duduk sini. Nak tayang buat siapa? Kalau awet suka pun tak boleh buat bini macam mana? Makan pun bapak sara lagi. Betul? Nak kahwin dah? Ngaji betul-betul? Ngaji betul-betul? Nak cerita apa ni? Nak cerita qasad. Siapa yang niat dia ialah akhirat. Jadi niat dia akhirat, macam mana nak niat dia akhirat? Aku akhirat bukan macam tu, bukan bodoh macam tu. Niat akhirat ni maksudnya tu qasad dia, matlamat dia. Apa? Kalau alam luar satu hal, kalau nisbah kita mengaji ni, apa? Duduk sini nak buat apa? Nak mengaji ya? Bukan duduk sini, tak boleh sikit, tak boleh nak hoha sikit, lambat bangkit lagi, kena marah pasal tangga pula satu, tangga sana tak boleh keluar. Pindah pergi duduk sana. Bukan macam tu. Yang tu silap jadi menatang je. Saya punya bahasa, sorry lah saya guna bahasa-bahasa kan. Saya tengok macam tu lah suasana tu. Saya dah tegur pun berapa kali, saya kata, sembahyang sunat, saya kata ajar sembahyang sunat. Siapa jaga sembahyang sunat, dia akan jaga benda wajib. Jaga jemaah, qabliyah, ba'diyah. Saya tengok ada yang macam tak peduli, macam tak ada pernah nasihat lah. Saya pelik sikit lah. Tak ada langsung keinginan tu, tak ada langsung. Kau makan babi banyak ke apa macam ni? Dan saya kata babi tu memang dia tak pernah ambil babi makan. Tapi makanan-makanan yang babi tu dia suka. Yang syubah-syubah tu dia suka. Suka Maggi. Suka tu. Maggi pula kalau saya dah sebut banyak kali kan. Kalau jenama saji apa tak apa. Ni tak apa pun nama tau. Sedap. Dah makan-makan sampah sepah kata-kata. Depan tu saya ikutin. Pelik. Nasi ada orang bagi. Nasi dengan ayam. Nasi tomato. Tinggal tak nak makan lah tu. Pergi makan sana. Baru cerita Isra' Mi'raj. Makanan ni daging masak elok-elok. Pergi cari daging mentah busuk berulat. Tak ada ambil iktibar langsung. Pelik. Saya pelik lah. Memang saya pelik gila. Saya pelik. Ni pasal apa ni? Apa masalah ni? Nasihat tu tak tahu lah macam mana. Tak tahu nak cakap lah. Dia macam tak masuk lah. Ada pun perangai pun berlakon. Bila lalu dia. Diam.
Tak ada bising balik. Tak jadi tu. Tak jadi tu. Maksudnya kalau perangai itu sah cam lah elok-elok. Orang lain tak boleh nak mengukur benda tu kan. Kita nak sangka-sangka baik. Saya pun bukan kaki pergi ngintai orang. Tak ada pasal kan. Tak ada pasal lah. Tapi bila tengok duk mengajar ni, tengok yang ni kaki tidur, yang ni tak ambil perhatian, yang ni melilau, yang ni tak apa benda lah, tanya pun tak boleh jawab. Mesti ada benda tak kena. Mesti ada tak kena. Pasal Allah ni, Rasulullah cerita ni, siapa yang memang maksud di akhirat apa jadi? Jama'allahu syamlah. Allah Ta'ala akan menghimpunkan potensi dia. Dia terjemah bahasa pun sedap lah. Allah Ta'ala akan himpunkan segala potensi dia. Potensi tahu? Potensi tahu? Dulu dia bodoh, ni jadi pandai. Dulu dia malas, dia akan jadi rajin. Dulu dia payah bangun tidur, ni dia rajin bangun tidur. Dia dulu banyak buang masa, sekarang dia jaga masa. Dulu pantang disuruh lari, sekarang tanya, ada tugasan apa Ustaz? Apa saya kena khidmat? Apa saya minta tanggungjawab? Dulu jangan. Allah Ta'ala akan tingkat potensi dia. Pasal apa? Dia dah tak ada maksud dah. Mai sini dia nak akhirat. Mai sini dia nak agama lah. Mai sini dia nak cara hidup Islam lah. Mai sini dia tak ada matlamat dia Allah Rasul. Mai sini. Tanda bahawasanya memang maksud dia akhirat, boleh dilihat dengan tanda-tanda macam tu. Tapi kalau tengok sebaliknya, tak boleh sebut lagi. Tentu kalau nisbah saya punya faham, kita pun biasa mengaji macam ni, Tok Guru biasa duk sebut. Terus saya kata, ada pengalaman kita pula jumpa dengan, saya kata, saya duduk Kelas Hulu, bukan sikitnya pelajar, beribu-ribu orang pelajar. Keluar masuk. Dia bila tak jadi mesti ada masalah. Pertama tu niat. Betul Imam Bukhari tu, kalau tengok Imam Bukhari, hadis Bukhari tu, mula-mula hadis disebut dalam hadis lah. Innamal a'malu binniyat. Buka je Bukhari mula-mula hadis tu. Sedangkan hadis tu dia babu badil wahyi. Tajuk dia hadis yang sepatutnya dia sebut tu, tajuk dia wahyu yang pertama yang Rasulullah terima apa dia? Memang nanti dia sebut, tapi mula-mula hadis dia sebut ialah innamal a'malu binniyat. Ulama syarah macam-macam bab tu. Nak menunjukkan apa? Masuk niat lagi betul. Tanya betul nak ngaji. Okey. Saya hukum zahir lah kan. Hamba kata nak ngaji. Kalau hamba tak nak ngaji, saya dah tolak awal lagi lah. Nak ngaji tak? Nak ngaji. Ada yang saya tanya ni, nak ngaji tak? Boleh je. Kalau sekolah sana boleh tak? Boleh. Kat sini pun boleh. Yang tu pun tapi mak bapak dia nak hantar juga. Dah dia kata boleh tu, boleh lah. Kalau dia kata saya tak nak, mak bapak saya yang suruh. Saya kalau boleh saya tak nak dua benda ni. Okey. Saya kata cakap mak bapak ya, dia memang tak nak duduk. Memang tak boleh duduk. Kami tak larang nak kepung. Tapi oleh kerana dia kata dia nak duduk. Siapa yang cakap macam tu sedar kan? Siapa kan? Jawapan yang saya cakap tadi tu, saya kata apa? Mana? Macam tak ada ni. Ada orang tak cukup? Kan? Orang jawab macam tu kan? Kalau duduk sekolah bangsaan boleh tak? Boleh je. Duduk pondok boleh je. Tapi yang lain tanya nak ngaji, nak belajar, bagi duduk elok, dengan mulut aja. Kalau nak mengaji lah. Memang yang ni pun tempat mengaji. Kalau ada orang tanya, memang tempat ni tempat nak mengaji ke? Memanglah tempat ni memang tempat orang nak mengaji lah. Tempat orang tak mengaji, bersekabut kami. Nak mengajar ni kau boleh, dia sebut yang tu. Sampai orang yang nak mengaji pula kata dia, bengang tu, ini kena merepek. Dia orang nak belajar macam-macam. Tapi ada yang tak nak mengaji, jadi masalah. Nak tak nak kena nasihat jugalah. Nak kata nak bela orang baik aja semua, nak mengharapkan macam tu mustahil, takkan jadi gitu. Tapi nasihat nak cakap macam mana. Memang ada orang memang kalau boleh harapannya tu. Saya dulu pun harapan saya
Saya ada cerita saya punya pengalaman mengaji kan. Daripada sekolah kebangsaan tu, saya nak masuk sekolah pondok tu. Saya punya sangkaan, mula-mula saya punya kata apa? Impression saya punya perasaan saya. Bila masuk sekolah pondok ni macam mana? Budak-budak ni mesti warak-warak, takwa-takwa, gaji bangun tahajud, qiyamul lail, hafal Quran, mengaji kitab, tanya hukum fiqh yang ni, ingat yang ni, tauhid. Suka bagi salam, masya-Allah, suka tolong menolong. Saya punya fikiran dalam kepala saya macam tu ya. Saya masuk lah. Mula-mula tak apa lagi kan. Dah lalu masuk 2 hari, 3 hari. Wow. Menangis saya. Saya menangis masuk sekolah agama mula-mula. Hari pertama tak menangis lagi. Saya tengok hari kedua, ketiga. Menangis saya. Tapi tok guru memang duk kerja. Saya tak peduli orang kiri kanan lah. Hantar engkau lah, kau tak nak ngaji. Dalam tu adalah tok guru pun dia tengok kita duk mengaji apa-apa kan. Dia bagilah kita tugasan macam ni. Bila kita buat peraturan tu, kita pula orang marah. Pasal kita buat peraturan macam mana kita nak kan. Macam mana kita nak mengaji tu, kita buat lah. Tugasan diberi pula macam ni. Tapi bila kita buat peraturan tu, semua orang marah. Macam mana? Dia kata jemaah kena jaga. Jangan tinggal. Sembahyang sunat, qobliyah, ba'diyah. Kan? Bangun awal. Tengok tok guru kita bangun pukul berapa, gedebuk. Kita susunnya tu marah orang. Satu saya kata pengalaman saya, bukan kata masa saya dah mengajar, masa saya dah dapat pondok ni. Masa mula-mula saya masuk pondok, saya dah dapat pengalaman tu. Saya kenal lah semua dalam poket saya tu, nisbah tu. Kan? Cuma manusia saya tak tahulah batin ni macam mana. Saya boleh hukum zahir aja. Pasal nak sebut tu, Rasulullah kata siapa yang memang qasad niat tu qasad dia tu. Matlamat dia tu adalah akhirat. Matlamat dia, kalau disibah kita ni macam mana nak tahu dia matlamat akhirat tak akhirat tu? Tengok kalau disibah ni memang nak mengaji ke? Memang nak hafal ke? Kalau takat nak ngapal Quran pun, dia sekadar untuk baca Quran, kitab dah berbaris, hafal. Itu itu tahfiz tau. Tahfiz ni Quran dah ada bagi, baca, hafal. Ingat, itu saja. Ni pondok ni apa? Kitab tak ada bagi, hampa nak bubuh bagi. Mau bayang tak? Bukan sebarang orang pun nak boleh duduk macam tu. Macam mana hampa punya semangat dan keupayaan, kesungguhan yang hampa nak bagi dapat, dan syarat pula untuk dapat keupayaan macam tu. Apa dia? Bukan senang tau. Orang tak tahu. Tu saya kata cabaran dia besar. Memang cabaran dia besar. Kadang-kadang budak-budak dia okey, mak dia pula kacau, bapak dia kacau. Kadang bapak mati, kadang mak mati, kadang bercerai. Semua ada macam saya tengok. Ni mak bapak dia pula jadi bankrupt pula, yang ni pindah, ni kelahi. Kadang mak anak pula, kadang mak bapak okey, mak bagi duit, anak pula buat pasal. Anak pula buat pasal gini. Jatuh motor, yang ni patah kaki, yang ni demam, yang ni cerit. Ada kadang mak bapak tak ada apa-apa, budak pun tak apa, masalah pula kat dia, ujian pula besar. Masuk je pondok, macam-macam kena, kurap, kudih buta, buasi. Betul kan? Depan mata saya tengok. Tak boleh, ada yang kena sambut jin, ada yang gangguan jin. Tak boleh, masuk pondok je. Keluar pondok okey. Keluar je kawasan Perlah Hulu, masuk kawasan Gerik, okey, elok lah. Masuk balik, masuk je Perlah Hulu, masuk je pondok, dia dah mengemang mulut tengkuk lah. Alam sagi. Kau, ayo kita bertarung. Masuk je kawasan Perlah Hulu. Mak bapak dia okey, dia pun okey. Gangguan pula, alam tu pula gangguan. Depan mata saya tengok. Dia kata memang siapa boleh ngaji ni pilihan semua lah. Memang pilihan. Jadilah orang terpilih itu. Saya boleh nasihat. Saya boleh nasihat. Siapa yang memang maksud dia ialah akhirat, jamallahu syamlah, Allah Ta'ala akan menghimpunkan potensi dia. Apa keupayaan dia pada dia? Dia akan dapat mudah ingat, mudah hafal, jadi baik, suka tolong, peramah. Semua kebaikan dia akan terselah oleh dia. Mudah bangun tidur, dia rajin nak puasa, nak ibadat, nak sembahyang, nak baca Quran. Semua benda-benda baik dia akan terselah, bercahaya.
dan menjadikan kaya dalam hatinya. Dalam hati dia jadikan kaya. Kaya maksudnya macam mana? Tak rasa berhajat pada orang lain. Aku tak nak lah dunia, sijil. Aku tak nak lah ni. Benda-benda tambah benda-benda yang ni merosakkan aku dulu. Hiburan. Yang ni, handset apa, aku tak nak lah ni. Sama, yang ni semua rosakkan aku dah. Dia kaya dalam hati dan datang dunia kepadanya dalam keadaan rendah. Dunia akan main sujud kat dia. Orang bagi duit. Orang bagi hadiah. Orang bagi kitab free. Mak bapak dia tak susah. Mak bapak dia bila masuk pondok je, dulu mak bapak dia susah nak bela dia. Hantar sekolah ni. Kena bayar yuran ni. Susah nak mengaji. Hantar pula dia tak mau. Tanya. Bila dia main tempat mengaji, tengok macam mana? Yuran tak payah bayar. Makan tak payah bayar. Makan macam mana? Orang bagi kain melekat. Orang bagi ridak. Orang bagi tasbih. Orang bagi makan minum. Orang bagi yang ni. Tu saya kata, esoklah orang bagi bini. Tapi bukan itu maksud. Yang itu maksud. Orang Ta'ala mudahkan segala-galanya. Orang bagi kereta, orang bagi yang ni, orang bagi yang ni, orang ni bagi. Itu dalam kadang-kadang bagi umum tu. Saya tak nak cari kereta, ada orang nak bagi kereta, suruh. Ni untuk kegunaan pondok. Tapi saya tak pegang je lah. Saya bukan senang nak bela tu. Kereta orang bagi. Esok dia bagi bas pula. Ni bas untuk kegunaan pondok, untuk pergi sembahyang Jumaat. Tak mustahil. Benda tu. Saya fikir. Dunia main, Bluetooth mari. Kita pula terpaksa tolak. Sorry lah, tak mau. Minta maaf. Saya tak larat bela bas. Kuda, kita tak panggil kuda datang. Orang kata kuda pondok bukan kuda pondok. Sorry, bukan nama pondok. Tumpang kat pondok. Saya bagi kebenaran untuk duduk sini. Tapi janganlah. Bila saya tak pernah fikir ada kuda kat sini. Saya tak pernah fikir. 2 ekor kuda dah bagi. Berapa kuda pula lagi datang saya tak tahu. Itu bukan kerja saya. Sampai orang main sini tengok seronok tengok kuda. Ambil gambar lah apalah. Bukan saya punya rendam main kuda. Arnab bukan saya datang sini untuk saya nak buat bela arnab. Tu pun mungkin tak bela lah nanti. Tengok lah. Pasal saya punya matlamat bukan bela arnab, saya nak bela orang. Nak boleh belajar. Dunia dalam keadaan datang dalam keadaan rendah, dalam hina. Dia sebut wa atasud dunya raghimatan. Raghama ni maksudnya apa? Dalam keadaan hina maksudnya dunia ni akan main berlutut kat dia. Dan dia pun tak nak benda tu. Itu kalau betul niat. Tengok. Dan siapa yang niat dia dunia, wa man kana niyatuhu dunya. Siapa yang niat dia dunia. Memang dulu pelajaran sekolah kebangsaan malas. Sekolah pun malas pergi, bangkit tidur pun menyegan, sembahyang subuh pun tidak. Betul pelajaran akademik pun teruk. Bahasa Malaysia pun tak boleh. Buat karangan bahasa Malaysia pun tak boleh. Betul tak mau mengaji akademik lah, nak mengaji agama lah, masuk tahfiz lah. Masuk tahfiz ingat hafal Quran pun tak boleh baca. Ajar Quran pun tak ingat, tak mau, tak ambil berat, tak ambil tahu pun. Tak nak hafal pun. Tak hafal pun. Ada yang dah hafal, lupa habis semua. Dengar saya sebut. Yang ni pun depan mata saya. Kalau saya kat sini pun saya tunjuk lagi, nampak teruk sangat kan. Boleh tunjuk lah muka ni. Ada yang dah hafal 9 juzuk, ada 24 juzuk, ada 15 juzuk, ada yang dah khatam pun ada. Tapi tengok macam tak ada apa-apa pun. Tak ada rasa nak jaga hafalan pun. Padahal dah hafal Quran tu. Apa matlamat kau? Ada main sini cerita motor. Apa cerita dengan motor? Apa kena-mengena dengan motor? Kau nak duduk sini nak mengaji lah. Itu saya tak bagi syarat lagi. 4 tahun tak boleh balik. Kan saya dah sebut macam tu kan. Saya tak sebut bagi syarat lagi. Tak ada. Cuti kita Syaban tu. Masa lain tak ada cuti kan? Saya kata tak ada. Pondok macam ni ya. Untuk nak keluar jemaah, keluar tabligh ke keluar dakwah, tak boleh kata. Nak keluar tabligh, nak tazkir keluar ke 15 Syaban, Ramadan, tak apalah, pasal memang bukan rasmi baca kitab pondok. Nak keluar masa tu tak payah tazkir lah, kami memang duk mengaji. Keluar nak ajak orang buat baik. Ni dia orang ni pun nak mengaji bagi jadi tutup guru ke, nak jadi ustaz, nak tazkir lu apa. Tak payah tazkir lah, memang duk kena tazkir hari, duk kena bibil hari ni. Nak bagi jadi orang.
Kalau niat di dunia, mai sini, peraturan pula bebas pula, yang ni pula pakaian pun bebas, tak payah pakaian seragam, tak payah macam ni. Memang ada benda yang tak payah tu. Memang buat apa nak payah-payah pakai kasut, pakai stokin. Tak payahlah kan. Hari perhimpunan, ada perhimpunan pagi-pagi pun 7.30 beratur elok-elok. Pada saya tak payahlah tu, tak payah. Tapi jangan tak sembahyang jemaah. Tapi janganlah azan buat tak peduli. Jangan masa azan pergi duduk kat kuda. Jangan masa azan baru nak masuk bilik air. Janganlah. Walaupun saya tak buat pakai kasut, pakai stokin, kasut pun mesti kasut putih, mesti jangan kotor, mesti jangan berlomoi. Ini pasal apa? Saya cek kuku. Woi, memang saya bukan sekolah kebangsaan sebenarnya tu. Pagi-pagi duduk depan bendera, naik bendera. Buat apa tak payahlah macam tu. Nak pakai pakaian bebas, tapi serban, bersih, busuk. Janganlah yang busuk kan. Janganlah mengganggu orang. Baju pun saya ada tegur-tegur dengan pelik, ada orang tak faham juga kot kan. Saya dah sebut cerita pakai baju terbalik apa kan. Jadi mana ada tulisan pelik-pelik tu, tak payah tunjuk lah kau pakai pakaian tu. Saya nak buat peraturannya. Mana ada tulisan tak boleh pakai kat sini. Nak pakai terbalik kan. Saya cakap macam tu lah, senang. Kalau tengok tulisan terbalik kan. Faham saya ajar kata terbalik kan. Saya dah cerita belum? Tak pernah cerita. Hampa dengar cerita tu macam mana? Macam tu apalah ustaz bodoh ke baju terbalik macam tu. Hampa tak faham saya cerita. Hampa tak faham bahasa-bahasa macam tu. Saya ngaji dulu tok guru orang tua dulu. Dia cerita macam tu dah padan lah untuk kita ubah sesuatu lah. Hampa tak boleh, hampa kena. Okey, saya sebut macam tu. Mana ada tulisan gambar-gambar tambah tulis PUBG. Tak payah cerita PUBG. Buat apa kita? Tulis Petronas tu untuk saya tulis. Mana ada tulisan yang tengok ni akan jadi ganggu, terbalik kan? Maju. Pasal bila ada tulisan tu dibaca. Kan? Dibaca, betul kan? Kalau ada tulisan dibaca je. Kalau tulis apa? Marilah sembahyang. Okey, tak apa, pakai baju tu. Bersedialah untuk mati. Kat tulis baju tu macam tu. Okey, sila pakai baju tu. Tapi kalau tulis tak apa-apa lah, tambah hantu raya punya gambar tu. Terbalik kan? Terbalik kan? Siapa yang masuk dia adalah dunia. Jadi kalau main bodoh apa? Orang boleh senang lenang, boleh hoha, tak gaduh dapat sijil, tak gaduh kena periksa. Dia suka hak tu rupanya. Memang bukan maksud pun periksa dan sijil. Memang bukan maksud pun. Tapi rupanya bila dah tak ada hak tu, pelajaran pula tak kena sijil, tak kena test. Ikut dia tangan jadi rupanya apa pun tak ada. Tasrif orang duk ajak daripada dulu, pahala-pahala tak ingat apa bala apa. Janganlah. Janganlah macam tu. Saya pun dah kata dah ni jaga ni hafal ni, kata tulis muka nota macam ni. Kau punya maksud datang sini buat apa? Kalau kau punya maksud ni kat dunia, farraqallahu alaihi amrah. Kata dia, Allah akan memecahkan di atasnya akan urusan-urusannya. Urusan ni orang tak akan pecah-pecahkan. Dia bukan jadi apa? Minat dia tu tak akan fokus pada apa benda yang dia main tu untuk Allah Ta'ala dan Rasul. Tak ada. Ngaji pun teruk, jemaah pun teruk, bangun tidur pun bayar. Baju pun berlonggok, yang bersidai, yang tak berbasuh, yang tinggal-tinggal kat bilik air, yang jatuh kat penyindai pun buat tak tahu. Padahal baju dia tu, buat tak tahu. Baju dia. Buat apa? Mak aku hantar baju baru. Punya ada kan baju yang tinggal-tinggal kat penyindai kan? Ada kan? Kerana tengok berapa hari tak ambil kan? Tu siapa? Jin April punya baju ke? Siapa dia yang bersidai kat penyindai tu? Takkan tak ada orang punya, tak ada baju siapa-siapa pun. Macam mana boleh tinggal macam tu? Macam mana boleh berlonggok-longgok macam tu? Dan apa akan jadi? Waja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah Ta'ala akan jadikan kefakirannya di hadapan, di antara dua mata antara maksudnya depan. Nanti aku belajar ni nak dapat sijil apa, aku nak kerja apa, aku nak makan apa, aku nanti nak kahwin nak ambil duit mana, habis.
Kalau kau datang sini bukan atas masuk kerana Allah Ta'ala dan Rasul, memang saya tak bagi sijil, saya tak ada apa-apa bagi. Kalau hampa pandang untuk tu, hampa pandang nak cari dunia, hampa jarang untuk nak cari motor, memang hampa tengok fakir duduk depan tu. Nak makan apa, nak apa, esok nak kerja apa, nak boleh apa, macam tu lah. Semua urusan akan gagal. Mengaji tak boleh, mengapai tak boleh, belajar tak boleh, ni tak boleh, bangun tidur tak boleh, khidmat pun tak boleh, apa pun tak boleh. Yang dia nampak nanti, saya banyak problem lah. Yang tu pun saya punya pengalaman. Ada budak, saya duduk pengalaman dulu, ada budak-budak kecil-kecil Ustaz ni, tengok duduk belengung duduk tangga. Saya nak sebut nama, ingat lagi saya nama budak tu. Saya tegur dia, ni tengok macam susah hati ingat. Dia masuk tu 2 beradik lelaki, ada kakak dia pun 2 beradik, 4 orang mak dia hantar. Orang KL, Kuala Lumpur. Tapi mula-mula masuk okey jubah apa-apa. Bila dah lama sikit, dia dah berekor. Untung duduk pegang tu. Duduk belengung, saya tengok lah. Ni apa masalah budak ni, kecil-kecil dia dah pegang kepala, duduk belengung. Macam mati mak. Kenapa ni? So saya, nama dia pun saya boleh sebut lagi nama dia. Nama kakak dia pun saya boleh sebut, 2 beradik. Nama dia pun 2 beradik, boleh sebut nama dia. Apa saya sebut? Apa saya ni? Ustaz, banyak problem. Stres. Dia lah problem lah. Kenapa? Tak tahu lah, soalan keluarga macam ni. Saya tak boleh belajar, Ustaz. Saya ingat saya nak berhentilah pondok. Astaghfirullah. Budak Ustaz tu. Stres apa kau? Kau cari makan. Peho rosak. Tayar lori botak. Enjin kena overhaul. Apa masalah? Kau gaduh fikir apa pun. Kau duduk sini mengaji, ngapai sembahyang, doa banyak-banyak. Minta Allah Ta'ala mudahkan mak aku, ayah aku, urusan dia. Bagi dia sihat walafiat. Bagi buka pintu hati aku, yang mudahkan aku faham mengaji. Lapangkan dada aku. Jangan baru ikut hawa nafsu. Ya Allah, aku nak pergi untukmu, ya Allah. Bagi betul lah. Bukan gaduh fikir tu. Yang ni dia pula, mak bapak dia pula lebih susah hati lebih daripada mak bapak dia. Mak bapak dia pun tak teruk macam tu. Mak bapak dia main, mak bapak memang nak suruh dia mengaji. Betul. Ada abang tak nak mengaji lah. Banyak problem ni. Mak dengan ayah pun tak jadi masalah, ada problem masalah. Mula ada masalah pasal apa? Banyak masalah, stres sama. La ilaha illallah. Mak dia pun tak stres, dia stres. Pelik kau. Ada budak-budak macam tu. Yang hampa nak mana? Tentu Quran Allah Ta'ala kata, inna hadaina hussabil imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuk 2 jalan. Kau nak jalan baik ke jalan jahat? Kau atas pilihan kau, it's up to you. Which path you want to choose? The right way or the wrong way? Kau nak ikut mana? Wa hadainahun najdain. Allah Ta'ala bagi tunjuk jalan 2. Inna hadainahu sabil imma syakiran, nak jadi orang syakir ke nak jadi kufur ke? 2. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan kat kita ni ada 2, nak buat jahat, nak buat baik. Orang yang jadi kaedah dia macam mana? Apa ilham jahat ni, buanglah. Itu je kaedah dia. Mana ilham yang buat baik ni, ambil lah. Memang ilham tu akan main 2. Jangan kata nampak, saya pun ilham tu ada 2. Budak ni aku sepak lagi. Kalau ikut jahat saya, tu aku perang lagi. Lagi aku bagi lutut lagi. Tahu. Kalau ikut saya macam tu, saya pun ada barang saya tau. Hampa tak usah tengok lagi barang saya. Barang saya pun hampa boleh tengok pun. Saya jerit je lah. Saya mengajar, kalau orang boleh kenal saya, ustaz ni cengeng kan. Dan memang ramai orang kata saya itu kan, ustaz ni tengok mengajar YouTube gerun tengok. Garang, main jumpa sembang elok memanglah aku kan rimau ke orang. Tapi tengok mengajar ni tepuk je. Dengarlah saya kata apa ni. Memang saya macam tu kan. Saya bukan ada benda pula saya begitu kan. Saya tak selesai lah. Ilaha illallah. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan kalau dia pergi kejar dunia pun, apa kan? Konon nak beli motor. Saya nak naik motor ustaz.
Pergi. Agak-agak dapat motor. Kalau dapat pun tak silap kena accident lah, apa kena curi motor lah, siapa? Dah kau nak angkat motor. Tak. Macam mana sebut? Nu'tihi minna. Kalau siapa yang nak dunia, Allah Ta'ala bukan bagi semua dunia yang nak. Bahkan Allah Ta'ala nu'tihi minna, Allah Ta'ala kata kami akan bagi sebahagian daripada apa yang kamu nak. Semua? Tidak. Kejarlah dunia. Kejar dunia macam kejar bayang-bayang. Lagi kejar, bayang-bayang lagi lari. Jadi nak dunia macam mana? Tak usah indahkan bayang-bayang. Siapa? Kita tak indah dia, kemana pergi dia ikut. Kata-kata Tok Guru simple aja. Saya ngaji pun betul lah, pasal Tok Guru nasihat. Ya betul lah dia cakap. Saya daripada mula saya mengaji dulu sampai sekarang. Betul. Kita tak ambil benda dunia, bukan kejar dunia ni macam mana? Tak payah kejar. Dunia cari je. Dunia cari. Yang mana, tak usah lah. Janganlah. Bagi betul lah, set kepala otak kita, bagi betul lah. Duduk sini bagi duduk tempat mengaji tu betul. Baik. Wal maqalatu saminatu wal 20 an Abi Bakrin. Okay. Dalfibni Jahdarin. Baik, daripada kata dia perkataan yang ke-28 daripada Abu Bakar ni bukan Sayyidina Abu Bakar, tapi Dalfin ibnu Jahdar, Dalaf bin Jahdar Ash-Shibli rahimahullah ta'ala. Abu Bakar Ash-Shibli ya ni. Ni salah seorang ulama sufi yang masyhur. An Abi Bakrin Ash-Shibli rahimahullah ta'ala. Al-Baghdadi, dia orang Baghdad, kelahirannya di Baghdad, dia bersahabat dengan Junaid Al-Baghdadi, maksudnya dia hidup di zaman tabi'in ni, dan orang-orang yang semasa dengan dia, yang bermazhab Maliki, kata dia. Sahib dia suhbu an Abi Bakrin Dahlifni Jahdarin Ash-Shibli rahimahullah ta'ala Baghdadiyin al-Maulid wal Mansha Suhbil Junaidi wa man fi asrihi Malikiyil mazhabu. Asya sab'an wa samanina sanatan. Dia hidup 87 tahun. Mata sana arba'in wa salasina wa salasami'ah. Dia meninggal pada tahun 334. Salasin arba'in wa salasin 34 salasami'ah 334. Wa qabruhu bi Baghdad. Saya pernah pergi ziarah dia masa saya pergi Baghdad. 2 kali saya pergi Baghdad, dua-dua pergi kat makam Ash-Shibli ni. Panjang kalau saya cerita Ash-Shibli ni. Wa huwa kata dia min uzama'il arifin. Memang dia ni kata dia adalah daripada tokoh orang yang arif. Memang ahli sufi yang besar, sangat masyhur. Orang Baghdad pergi ziarah makam dia. Ash-Shibli. Allahumma salli wa sallim ala. Qala fi munajati, dia pernah kata dalam munajat dia, kata dia, ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri, ay ihtiyaji lil hasanat wa dha'fi ay ajzi an iksaril ibadat, fa kaifa la tajibu sayyidi wa kaifa la tuhibbu sayyidi bihasbi harfin nida antahiba li ay tasmahali jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni ay azabi fa inna sayyiati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka. Wa qad ajazani ba'dul fudala'i an aqra'a ba'da salatil jumu'ah 7 marratin hadhil abyati salasah min bahril wafir. Baik. Apa perkataan Syekh Shibli ni? Dia kata macam ni. Allahu Akbar. Dia kata apa?
Mana dia tadi? Katanya dalam munajatnya. Munajat ni apa? Munajat ni adalah kata-kata dia, pengaduan dia, mengadunya seseorang dengan Allah Ta'ala apa hal diri dia. Bila dia berseorang diri, dia duduk bercakap, berdialog, berfikiran bahasa itu dengan Allah Ta'ala, menceritakan hal dia dengan Allah Ta'ala yang dia kenal. Apa dia, siapa Allah Ta'ala ni, siapa dia. Dia bercakap dengan Allah Ta'ala tu. Yang tu istilah dalam ilmu sufi ni, yang tu dipanggil munajat. Itu munajat. Dia kata apa? Dia kata, Tuhanku, ya Allah, sungguhnya kata dia, aku kasih untuk memberikan kepadamu semua kebaikanku serta fakir aku. Ya Allah, kalau boleh ni, apa yang aku buat kebaikan ni, aku nak bagi kat engkau, ya Allah. Aku duduk sembahyang, aku baca Quran, aku duduk taat, apa saja, aku duduk sedekah sabilillah, aku duduk khidmat ni, apa yang telah aku buat ni, semua ni aku hebahkan, aku persembahkan untukmu, ya Allah. Kalau nak guna bahasa bagi sedap sikit lah kan. Nak bahasa terjemah bagi sedap tu, memang bahasa Arab maksud dia macam tu, tapi bahasa terjemah tu kadang rasa macam tak cukup untuk menunjukkan apa yang telah dibuat tu, aku persembahkan saja apa yang aku buat kebaikan ni, ya Allah, untukmu. Tak ada apa yang aku nak, ya Allah. Bagi semua ke Allah Ta'ala serta fakirku. Tapi aku fakir, ya Allah. Tak ada apa pun kat aku. Dan apa aku buat ni bukan untuk aku, ya Allah, untuk engkau, semua untukmu, ya Allah. Kat aku fakir, memang perlu macam-macam, tapi apa aku buat ni tak nak apa pun untuk aku. Payah nak dia punya faham dia dan dia kenal siapa Allah Ta'ala. Allah. Iaitu maksud kataan itu, berhajat aku kepada kebaikan tu. Kita memang berhajat pada kebaikan. Dan kalau kebaikan tak ada kita, fakir kita esok. Tapi Asyibli ni macam mana hebat dia? Walaupun buat ibadat banyak mana, macam mana? Dia tak nak sikit pun. Walaupun dalam keadaan dia kata dia tak ada apa pun di sisi Allah Ta'ala, tapi apa yang telah dia buat taat, tak ada sikit pun yang dia nak, bahkan semuanya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita dengar perkataan itu tak apa nak faham apa benda lah kan. Memang kalau budak-budak, tak tahulah, saya kata kadang yang kata budak-budak, orang tua pun tak faham kadang maksud macam ni. Pasal bab-bab macam ni, orang yang faham dalam ilmu tauhid, faham dalam perjalanan ilmu sufi, faham sangat perkataan bahasa macam ni. Dia orang punya cakap, bahasa dia, ya Allah, dia nak menunjukkan, kata memang sebenarnya aku tak ada lain maksud hidup aku melainkan Allah je. Kalau buat taat pun Allah yang bagi aku boleh taat. Apa yang ada pada aku ni Allah yang beri. Apa ada kat aku ni, macam tu kot bahasa dia nak sebut tu. Maka kata dia, bagaimana engkau tidak kasih, wahai Tuhanku, untuk memberiku? Macam mana engkau boleh tak kasih beri kat aku, ya Allah? Iaitu beri apa? Beri untuk memaafkan buat aku. Macam mana boleh kau tak beri kemaafan buat aku? Bahasa dia pun sastra sangat lah. Saya baca je dulu. Bagaimana engkau tidak kasih, wahai Tuhanku, untuk memberiku semua keburukanku serta kaya Tuhanku dari aku? Bahasa lain macam mana? Macam mana boleh kau tak beri kemaafan pada aku, ya Allah? Sedangkan kalau kau beri kemaafan pada aku pun, tak sikit pun mengurangkan perbendahaanmu, ya Allah. Jadi maksud yang dikata tu macam mana? Iaitu kata dia, semua keburukan itu Allah Ta'ala maafkan, ya Allah Ta'ala pun bukan hajat pun dengan kita. Kalau Allah Ta'ala dia tak maafkan kita pun, Allah Ta'ala bukan perlu kita pun. Iaitu kata dia, daripada mengazabku, minta supaya Allah Ta'ala ni beri kemaafan, jangan azab aku. Maka sesungguhnya keburukanku tidak memudaratkanmu, ya Allah, dan keburukanku tidak memanfaatkanmu. Berfaham ke baca apa tu? Boleh? Jadi dia nak kata apa? Kalau bahasa lain, kalau bahasa munajat tu dengan bahasa kita sendiri lah, lebih kurang saya nak sebut. Kata apa? Ya Allah, aku buat taat ni tak ada apa, kau yang bagi aku taat, semua untukmu, ya Allah. Nampak rupa aku taat, tapi sebenarnya datang daripada engkau,
aku pun datang pada engkau, taufik hidayat pun datang pada engkau, nampak macam aku taat, tapi semuanya daripada engkau, dengan engkau, untuk engkau. Tak ada apa kat aku ni nampak macam aku buat taat, sedangkan aku ni tak ada apa melainkan apa yang kau beri pada aku, itulah aku ya Allah. Itu kalau buat taat. Buat buruk pula macam mana? Kita ni memang buat jahat macam-macam, merapu macam-macam. Lepas tu, ya Allah, berilah aku kemaafan. Takkanlah kau tak beri kemaafan pada aku. Pasal aku ni kalau ada pun tak jadi mudarat kat kamu ya Allah. Kalau aku tak ada pun tak ada masalah pun kat kamu ya Allah. Tapi engkau jadikan aku, dan aku telah buat benda yang salah, yang menyebabkan kau ambil salah dengan aku, kau cas aku sebagai kesalahan. Kemaafan sajalah aku minta ya Allah, dan takkanlah kau tak beri kemaafan kat aku. Pasal kalau kau maaf pun tak beri mudarat pada engkau. Kalau engkau kalau aku buat baik pun sedikit pun tak naikkan martabatmu ya Allah. Kalau aku buat jahat pun tak jatuhkan martabatmu pun ya Allah. Ampunkan aku. Yang tukut bahasa dia. Siap. Perkataan sufi ni nak tengok jauh lagi lah kita nak faham perkataan-perkataan dia orang ni. Yang kot kita mudah faham, masa lagi dia nak sebut depan ni, kata dia waqad ajazani, sesungguhnya kata dia telah mengijazahkan aku. Pengarang kitab ni dia kata apa? Aku ni telah diijazahkan oleh sebahagian daripada orang-orang yang utama, ba'dul fudala, ada orang-orang yang kuat beramal, orang ahli sufi, orang ahli ibadat. Dia telah mengijazahkan aku agar aku membaca selepas solat Jumaat 7 kali akan bait yang 3 ni, 3 baris bait ni, bait syair ni. Apa dia? Yang ni kita biasa dengar. Bait ni daripada Bahar Wafir. 3 bait ni. Bait ni kata dia hazil bait as-salasah min bahril wafir. Dia punya rentak tu rentak Bahar Wafir nama dia. Hari tu kita jumpa bahar apa? Kamil. Hari tu mutafa'ilun 3, tapi mutafa'ilun majzuk, buang 1/3 dia. Yang ni bahar wafir. Ni pun saya tak hafal, tak ingat nak sebut wafir macam mana. Kalau Pak Yah dah lagi bagi tahu. Tapi syair ni kita selalu dengar. Ilahi lastulil firdausi ala. Ni kod kita biasa dengar. Kod nak faham sikit kan. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa sabbitni ala nahjil qawimi. Ini pun ada setengah disebut 3 bait ni. Ada setengah bait yang pertama yang kedua tu sama, tapi dia ada 3, 4, 5, ada 6 bait semua. Tapi yang masyhur kita dengar 2 baris je dah. Memang setengah-setengah ulama kita disuruh kita baca hari Jumaat syair ni, walaupun syair bukan hadis Nabi, bukan Quran pun, tapi kata-kata dia tu nak menunjukkan betapa fahamnya kita dengan ibadat yang kita buat, dengan keadaan kita ni begitu fakir dan dhaif, dengan ibadat kita pun tak termana, malunya kita nak minta benda yang tak selayaknya untuk kita nak minta. Lebih kurang macam tu maksud dia. Baik, kita tengok terjemah dia apa dia. Dia kata ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku, aku bukan orang yang layak untuk syurga firdaus. Layak ke kita syurga firdaus? Ngapa tak layak pula? Bukan kuat semayang ke, kuat mengaji ke, kuat ngapai ke? Layak syurga firdaus. Tambah merapu banyak merapu kita. Kalau kita tak sedar, sadin, kedi, awak tak tahu. Ni perkataan ni bukan perkataan orang biasa. Ada setengah kata yang ni perkataan Imam Syafi'i. Bahkan macam-macam nukilan yang mengatakan perkataan seorang ni, perkataan ulama ni. Tapi yang ni syair ni cukup masyhur di kalangan ulama-ulama tasawuf. Dia kata apa? Aku bukan layak untuk masuk syurga. Dan aku tak kuat menahan neraka jahim. Tapi kekuatan aku untuk menghadap neraka tak mampu ya Allah. Nak masuk syurga tak layak. Siapa? Dalam duduk sembahyang pun lalai. Dalam duduk mengaji pun masalah macam-macam. Dia buat masalah macam-macam. Lepas tu
Fahabli taubatan waghfir dzunubi, engkau berikanlah aku taubat dan waghfir dzunubi, ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya engkau Tuhan yang mengampunkan dosa-dosa besar. Kan kita bisa dengar tu kan. Jadi nak tunjukkan apa ni? Nak mengaku, yang ni kalau dipanggil, kalau nasyid macam ni dia panggil nasyidul i'tiraf. Apa dia? Nasyid yang untuk pengakuan kita dengan Allah Ta'ala, siapa kita dengan apa yang kita dah buat taat. Ni perkataan buat taat ni bukan perkataan kita muka sekupang ni. Yang ni perkataan buat taat ulama-ulama yang besar-besar, yang ahli ibadat. Dia buat ibadat macam mana hebat pun dia kata apa? Lastul lil firdausi a'la. Aku tak layak ya Allah untuk masuk syurga. Dengan sebab taat aku ni, tak layak aku masuk syurga. Memang tak layak pun. Saya ngaji ada tok guru ajar macam ni. Kenapa tak layak? Tengok pada dulu kita lahir sampai sekarang, berapa banyak dah kita minum air? Banyak dah minum air? Sepatutnya kalau nisbah kelayakan untuk masuk syurga, dan bila air tu, dengar, saya ngaji ada tok guru suruh fikir gini, banyak kita minum air tu bila masuk dalam perut, keluar apa? Keluar air kencing nanti. Okey, ya. Sepatutnya kalau nak layak masuk syurga ni, air kencing tu tukar balik jadi air biasa. Boleh buat? Sudahlah. Tak mampu kita. Tak mampu tu tak nak cerita tak mana. Memang kita duk minum air, memang keluar air kencing. Air kencing nak tukar jadi air jernih, bukan kita, bukan upaya kita lah tu. Nak cerita apa? Kita ni daripada kecil dulu sampai sekarang, macam mana? Allah yang bagi ada kita. Semua kita ambil nikmat daripada dia. Dan nikmat itulah yang kita ambil, kita pakai. Tapi kita pakai tu, yang kita balas balik, bagi balas apa? Inilah rupa kita. Balas. Kalau kita taat pun, terus mana sangat taat. Baca Quran macam mana? Ada tadabbur. Baca Quran tartil ke? Semayang khusyuk ke? Bopi bahasa itu tak? Zikir ni sahadir hati ke? Memang ada kasih ke Allah Ta'ala? Memang ada cinta ke kat Nabi Muhammad? Memang ada ke matlamat kita akhirat? Memang hati sanubari kita ni senang, mudah ke menangis? Mudah ke tersentuh? Mudah ke untuk ingat akhirat? Mudah ke nak ingat mati? Kalau kita perhati tu macam mana? Apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kalau umpama minum air tadi, semua dia bagi, semua bersih, clear, cantik, molek. Tapi kita keluar balik, macam mana? Semua keluar najis, air kencing ni. Apa maksud dia? Nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita. Mata banyak kita khianat, telinga khianat, mulut khianat, tangan khianat, kaki khianat, perut khianat, kepala khianat. Khianat semua. Itulah minum air keluar air kencing. Sepatutnya macam mana? Oi, apa yang kita khianat-khianat tu macam mana? Balas balik. Memang balas balik apa? Memang tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Allah. Itu saja untuk mikir sikit lah. Yang ni pun kalau kita kadang kalau baca pun itulah nak masuk sampai dalam hati sanubari, nak faham kataan ni, kadang ada orang tak faham pun. Memang tak faham. Kalau Wahabi memang tak faham ni. Wahabi dia kata apa? Baca ni sesat. Betul tak? Saya dengar. Dia kata baca ni nak tak nak masuk syurga, nak duduk kat RNR. Kan? Ada ustaz seorang tu, nak sebut nama? Oh ya, nanti kelahi dengan dia. Nama hebat-hebat tu. Orang kuat tu, panggil ulama muda. Siapa dia tu kan? Dia kata apa? Ni apa ni, masuk syurga pun tak nak. Dia, bukan tak nak masuk syurga, kau faham lah elok. Dia kata, orang bengap ni, perkataan ulama punya bagus ni, dia tak boleh faham. Memang, dia kata, tambah dia nak faham Quran hadis lagi dia tak faham. Tu yang jadi Wahabi, jadi pahaman merepek-merepek tu pasal apa? Pasal dia tak faham perkataan ulama pun dia tak faham, tambah nak faham Quran, nak faham hadis lagi dia tak faham. Nak faham nasih, mansur, am, mutlak, muqayyad, munjamal, mufassal, wuzati dah. Dia nak faham mana muhkam, mutasyabihat, tak ada dia nak faham dah. Kata ulama macam ni pun dia tak boleh faham, macam mana dia nak faham Quran hadis? Memang tak boleh faham. Memang tak boleh faham. Dia kata apa? Ada pula syurga pula tanda. Bukan tanda masuk syurga. Tengoklah kita sebut tu. Kalau terjemahan yang ada pun macam mana?
Tuhanku, aku tidak layak untuk saya sebut lagi tambah kita buat lagu-lagu yang tu nak teriak lah lagi. Aku tak layak untuk syurga Firdaus semua. Tak layak pun. Apa kita buat? Nak layak masuk syurga apa? Zikir, ngaji Quran, ngapai, sembahyang, qiyamul lail, taat. Apa yang nak melayakkan kita masuk syurga? Kalau kita buat pun Allah yang bagi hidup, Allah bagi taufik hidayat, dia bagi jasad, dia bagi mata, dia bagi tangan, dia bagi otak, dia bagi tunggu, dia semua dia bagi. Apa layak kita masuk syurga? Kalau masuk syurga pun pasal apa? Allah limpah kurnia dia belaka. Tu saya ngajar, saya nak ngajar tu saya sebut tu pasal tu asuhan saya ngaji dulu lah. Tutup guru dia sebut alhamdulillah Allah kafadul apa limpah kurnia dia, belas ihsan dia bagi kita jadi macam ni, jadi. Kadang-kadang ada saya sebut tu kita pun tak jadi macam tu lagi kan. Lembut hati nak ikut perintah Allah Taala, nak kasih ke Allah Taala, nak banyak zikir, nak banyak berselawat. Tak ada rajin pun nak zikir berselawat. Sebut tu atas doa. Mudah-mudahan jadi macam tu. Dan sepatutnya kita kena jadi macam tu. Kalau jadi macam tu pun kena faham siapa bagi jadi? Allah. Semua tu limpah kurnia belas ihsan dia. Kalau dia tak bagi macam mana? Oh, tak ada apalah kita. Itu kalau jadi begitu, tambah pula kita sedar tak ada pun macam mana duk sebut tu, nak rajin zikir, nak selawat, nak kasih ke Allah Taala, kasih ke Rasul, haloba duduk majlis ilmu. Tak haloba pun duduk majlis ilmu pun kena boring kadang tambah kena tu macam istilah apa, macam cacing kepanasan, tak boleh duduk majlis apa, kena sembat, kena hentam, kena sindir. Tak boleh duduk majlis ilmu, panas. Kalau boleh nak lari ngaji pun duduk tidur, mengantuk, buat steam, buat tak faham, macam tak ada kena-mengena je dengan diri. Itu kita kadang-kadang masa mengaji tu. Jadi asal nak sebut apa? Tu perkataan tu nak kata apa? Tuhanku, aku tidak layak untuk masuk syurga Firdausmu, tapi aku tak mampu untuk menghadapi siksa nerakamu. Lanimnya macam tu lah, baca tu macam tu lah, sama, lain sikit lah. Lain lah, macam-macam besi terjemah ada lah kan. Tapi nak kata apa? Aku memang tak layak ya Allah. Kalau tengok bahasa Arab tu sikit, boleh telan tak? Ilahi, asalnya ya ilahi, wahai Tuhanku, ya Allah. Lastu daripada laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lastu. Itu yang bunyi ilahi, lastu. Ini lastu daripada laisa. Laisa saudara kana. Tu yang kita ngaji nahwu tu untuk juga boleh faham Arab tu, dan kita boleh terasa dalam hati sungguh menyusuk masuk. Lastu, tidaklah aku asalnya lastu ahlan lil firdaus. Aku ni bukan ahli untuk syurga Firdaus ya Allah. Tapi wala aqwa ala naril jahim, aku tak mampu nak masuk, tapi aku tak mampu nak masuk neraka. Nak masuk neraka apa? Kena masuk dalam kubur, kena himpit kubur pun aku tak larat tunggu dah. Tak mampu ya Allah, nak rasa himpitan kubur. Himpitan kubur apa? Nak kencing tak boleh kencing, tahan kencing pun teruk punya sakit. Nak terberak tak boleh berak, tak tanda ada orang nak masuk tak boleh. Nak berak tak keluar tai. Tu pun dah sakit teruk dah. Tambah pula nak masuk neraka. Idaklah kan. Apa itu? Bila di atas tak mampu masuk neraka, tak mampu nak masuk syurga Firdaus, tak layak dengan amalan kita. Hatta Rasulullah pun masuk syurga bukan sebab amalan dia, bukan sebab taat dia, tapi dengan sebab rahmat Allah Ta'ala beri. Satu, Rasulullah jadi seabdul makhluk. Kalau Rasulullah pun keadaan macam tu, tambah kita. Tu akidah yang nak bagi faham tu kan. Kita belajar ilmu tauhid macam mana? Fa in yusibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Kalau dia bagi kita bagi pahala, bagi ganjaran, iaitu qadar Ramadan jemaah, walaupun nampak ganjaran besar macam tu, macam mana? Fa bi mahdil fadli, semata-mata limpah kurnia dan anugerah belah ihsan Allah Taala semata-mata kita. Fa in yusibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib, kalau katalah kita buat salah, dia bagi kita macam ni, kita pun banyak guna, salah guna nikmat-nikmat dia. Kalau dia ambil cas salah kita masuk neraka, fa bi mahdil adli, tu adil dia dah bagi kita semua cukup,
Fasilitis cukup, keperluan cukup, anggota cukup, akal, fikiran, anggota semua cantik dia bagi. Kita boleh khianat. Kalau kena seksa pun macam mana? Sewajarnya kita kena seksa. Yang tu yang nak faham. Macam mana nak faham ketuhanan macam tu? Jadi yang ni lah nak kena renung, nak kena tengok. Yang tambah kita ada masalah macam-macam, duk pondok tak mau jadi orang pondok betul-betul. Wajib orang sabar diri. Saya boleh nasihat je lah. Atau mana-mana yang agak-agak tak apa boleh dengan nasihat, kita nasihat pun tak makan nasihat. Kita kata jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Itu memang akhir dawak qat'u. Memang putus. Ada orang sekolah nak, nanti boleh keluar pondok. Astagfirullah. Saya tak tahu nak cakap apa. Astagfirullah. 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 Pelik. Kita sepatutnya duduk tempat baik. Hampa nak ke? Selalunya kita nak masuk dalam syurga. Contohlah kan. Kita pun nak masuk syurga ni. Saya tengok dapat keputusan kau tak boleh masuk syurga, kau kena masuk neraka. Ada ke boleh buat keputusan macam ni? Keluar daripada syurga, masuk neraka. Macam tu ke? Saya tak boleh bayang ada orang macam ni. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Duduk mengaji tempat baik, pondok ke tahfiz ke bofi itu kan contohlah kan. Tempat mengaji tempat baik, duduk tahfiz ke. Lepas tu ada buat masalah, waktu kena panggil, beradab. Lepas tu keluar beradab, kena nasihat macam ni, keluar. Nanti kena keluar pondok. Lepas tu kita buat kenuri. Pasal apa? Lain kali tak ada nak buat kenuri kot, kena keluar lepas ni. Nak keluar pondok lepas ni. Pasal apa? Pasal dah kena warning dah macam-macam. Nanti boleh keluar pondok. Lepas tu sebelum keluar pondok macam mana? Buat kenuri siap-siap. Itu yang orang buat kenuri tu. Astagfirullahalazim. Dengar saya buat. Saya tak tahu kepala otak hampa macam mana. Saya tak tahu kenapa manusia zaman lah ni, budak-budak lah ni, dia punya kepala otak dan kaya pemikiran ni, saya tak tahu. Saya pelik sangat lah ni. Saya pelik gila lah. Saya pelik lah. Kena banyak doa. Saya kena banyak munajat banyak. Ke saya kalau saya kata gini, ya Allah dosa aku banyak sangat. Kau bagi suasana macam ni, kau nak kifaratkan dosa aku. Alhamdulillah. Kau ampunkanlah aku ya Allah. Aku yang dosa banyak. Saya pasal Tok Guru ajar macam tu lah. Macam tu lah. Kita tengok orang, dia cermin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Dia adalah cermin. Tengok orang macam ni, saya tak pernah bersangka buruk dengan apa. Saya tak pernah bersangka buruk. Tok Guru pun dah ajar lah. Jangan sangka buruk. Saya tengok orang, saya tak nampak orang lain, saya nampak saya. Tok Guru dah ajar. Satu, saya tengok hampa macam ni, saya kata, ya Allah, jahatnya aku ni. Yang sebenarnya yang jahat tu aku. Astagfirullah. Tapi tindakan terpaksa kena buat lah, pasal dia macam kerbau bawa lumpur, terpaksa. Tapi saya sedar, sebenarnya Allah Ta'ala kalau nak guna bahasa tu, dia sindir kita tu. Dia sindir kita yang banyak masalah tu sebenarnya. Kita yang jahat tu. Kalau saya diajar dengan Tok Guru macam tu. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Kalau duduk seorang-seorang lagi, duduk seorang-seorang, ya Allah, ampunilah. Astagfirullah. Doa je lah. Memang ada orang ramai doa, minta doa macam ni. Kita pun alah do'ifnya nak minta doa untuk orang. Ada orang minta hajat macam ni, hajat macam ni, hajat macam ni, hajat macam ni. Mana kita boleh doa? Doa je lah pun orang minta hajat. Minta je lah apa yang memang dia minta untuk kita minta kan. Tapi saya pun rasa kerdilnya nak minta. Maksud apa? Hak kita pun nak tunai apa orang Ta'ala suruh hak kita pun tak tera mana. Ya Allah, ampunkanlah aku. Tapi dia orang suruh minta. Aku minta jugalah ya Allah. Walaupun tak layak pun aku nak minta bagi pihak mereka denganmu ya Allah. Pasal aku pun terlalu hina ya Allah dengan aku dengan kau ya Allah. Tak layak pun nak minta. Nak minta pun Allah ya Allah. Kau lagi tahu siapa aku ya Allah. Ya Allah. Tak boleh nak sebut. Saya tak boleh layan pertanyaan saya. Saya nangis. Saya nangis. Saya tak boleh sebut lagi. Tak boleh. Saya layan dia, saya nangis. Nangis. Tu saya kerahkan hati saya sebut gitu. Kalau saya layan betul, saya nangis. Saya bukan pelakon-pelakon depan orang untuk nangis-nangis. Bukan perangai saya pun. Tapi kenal dia jadi sebab gitu. Astagfirullah. Dan minta tu wa'amil di muamalatul karim. Ya Allah, kau perlakukan aku macam mana engkau perlakukan pada engkau sebagai orang yang mulia. Engkau perlakukan aku macam tu. Orang mulia ni macam mana? Walaupun kita buat jahat, macam mana? Ya Allah, kau balaskanlah aku dengan kebaikan. Memang kita bukan buat baik pun. Kalau buat baik pun kita je perasan kita buat baik. Sebenarnya dalam kebaikan kita tu pun jahat lagi.
Dengar elok ayat tu. Kalau kita buat baik pun, sebenarnya dalam kita buat baik tu pun kita jahat lagi. Di mana kita jahat tu? Dengar. Lagi halus kita ngaji dengan Tok Guru, lagi halus dia akan bongkarkan jahat kita. Apa dia? Kita duk buat baik tu pun, sebenarnya kita buat jahat lagi. Pasal apa? Pasal kita buat baik tu, kita rasa aku buat baik. Tu jahat lah tu. Jahat lah tu. Jahat apa? Jahat di atas kita tak kenal Allah Ta'ala, yang Allah limpah kurnia dia yang bagi kita buat kebaikan. Kat kita, tak ada apa. Allah cuma lalukan kat kita. Sepatutnya kena sedar, Alhamdulillah. Hamdan laka ya Rabb, lakal hamdu, laka syukru, la ilaha illa anta. Tak ada apa ya Allah, engkau ilah, aku tak ada milik sifat ketuhanan apa pun. Aku asal tak ada, engkau yang ada. Hakiki ada, engkau zati ada. Memang hakiki wujud. Aku ni asal tak wujud. Wa qad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a. Kata Allah Taala, engkau memang cipta aku asal tak ada. Aku mengaku memang aku asal tak ada ya Allah. Tak ada apa yang ada pada diri aku. Ya Allah, kampunkanlah aku. Aku banyak ingat lalai, aku banyak ingat ghaflah. Zikir pun tak terbana ya Allah. Ya Allah, kau tunjukkanlah hidayah aku. Jangan putuskan rahmat nikmat kau bagi. Jangan bagi aku urus diri aku. Aku engkau bagi urus ya Allah. Allah pening aku. Aku nak keluar air liur pun aku tak kerti. Aku mata aku nak bagi kecil, tutup buka anak mata pun aku tak kerti. Kantang mata nak bagi tebal nipis untuk fokus benda jarak, benda dekat jauh, aku tak boleh ya Allah. Nak keluarkan enzim apa dalam badan untuk mencernakan perhadapan kita, tak ada apa ya Allah. Aku tak boleh buat apa pun ya Allah. La takil di ila nafsi tarfata ain. Jangan walaupun sekelip mata kau lepaskan aku untuk aku urus diriku. Aku sedar ya Allah, kau yang urus aku semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wajib orang ngaji waktu masa duk ngajar tauhid, dia ngajar itulah. Cuma lah ni banyak kita duk cerita Isra' Mi'raj, kitab tauhid kita dah habis kan. InsyaAllah panjang umur kita baca balik kitab tauhid tu. Mana yang tak dan dulu. Kalau dah dan pun, saya pun nisbah mengaji, ada dan dah mengaji, dah mengajar. Tapi bila mengaji balik macam tak pernah belajar lagi buat tauhid ni. Jadi minta supaya Allah Ta'ala perlakukan aku sebagai perlakuan orang yang mulia. Siapa yang mulia? Allah mulia, kita hina. Apa dia? Walaupun kita buat jahat, Allah masih beri kebaikan kita. Walaupun kita khianat, dia bagi kita menyawa, dia bagi kita boleh bernafas, dia bagi kita melihat, dia bagi kita ada kederat lagi, dia bagi kita mendengar. Kalau dia cas kita lah, kita buat jahat sekali, tengok bisu mulut, dia tengok kena stroke, mata ni khianat, tengok buta sebelah, tengok bengkak mata, mampu kita tahu. Tapi Allah Ta'ala dia muamalah kita sebagai muamalah yang mulia. Bahkan tengok macam mana Allah Ta'ala muamalah yang mulia. Yahudi yang jahat, yang murtad, yang tak nak beriman dengan dia, bahkan dibunuh orang Islam pun masih Allah Ta'ala bagi nyawa, masih ada anak isteri, masih senang lenang, masih kaya raya jutawan memerintah negara dan negeri. Kalau Yahudi pun Allah Ta'ala bagi macam tu, macam mana? Tak heran kalau Allah Ta'ala bagi kita panjang umur, sihat, muda, mata terang, ini boleh hoa. Bukan berarti Allah Ta'ala redha kita. Bahkan takut itu istilahnya dipanggil istidraj. Nikmat yang makin menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Elok-elok duduk pondok, boleh keluar pondok. Elok-elok duduk mengaji, jadi tak mengaji. Elok-elok, duduk dengan orang baik-baik, dengan Tok Guru, pergi duduk dengan Tok Garu. Elok-elok boleh mengaji, mendengar nasihat, mengaji, kuliah, duduk kuliah, boleh jemaah. Pergi keluar, habis jemaah apa? Duduk bawah lampu, esok main gitar. Jeng. Jangan tu. Nak boleh apa hak tu? Takkan kita nak balik pada urusan kita yang lama. Janganlah. Tu saya ingat saya punya cerita, saya pernah cerita apa? Jangan jadi ulat taik. Itu pun saya ngaji Tok Guru sebutnya tu. Jangan jadi ulat taik. Dulu dah taik dah. Duduk sini, duduk cerita, nasihat, bagi peraturan. Jangan buat benda-benda mengepek macam ni. Habis-habis pergi buat juga. Dengar nasihat. Jangan jadi ulat taik. Jangan jadi ulat taik. Ya. Saya nasihat. Saya boleh nasihat. Tapi kalau hampa nak jadi ulat taik juga, minta maaf lah, ulat taik tak boleh duduk sini. Boleh duduk sini. Minta maaf. Jadi siapa-apa saya ambil tindakan tu, minta maaf lah. Dan hampa jangan hampa tak tahu. Bila kena ambil tindakan tu, hampa jangan, nanti boleh keluar. Astagfirullahaladzim. Saya tak tahu lah. Saya tolong doa je, ya Allah, ampunkanlah kami di atas kelepaan kami dan kebodohan kami, kebutaan, butanya hati kami ni, ya Allah. Keampunan je lah kami harapkan, ya Allah. Ampun je lah, ya Allah. Ampun je lah.
Memang apa nak cakap pergi, minta ampun lah banyak-banyak. Ampun je lah, ya Allah, ampun je lah. Wasabbitni alal nahjil qawim, dan tetapkanlah aku di atas jalan yang lurus. Baca banyak-banyak tu. Kau tak baca banyak-banyak pun, wajib atas kita sedar. Atas kita wajib muhasabah. Semak. Ada benda yang memang datang hayalan-hayalan untuk buat merapu tu, mesti kena. Pasal kita punya ilham ni memang setiap detik dan saat dia akan ada dua ilham, mesti ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala memang dia akan ilhamkan untuk jadi fujur, jadi maksiat, bahkan boleh jadi kafir, boleh jadi murtad. Memang ada ilham-ilham tu. Lain orang, lain cobaan ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang Allah Ta'ala ilhamkan nak semayang, nak mengaji, nak taat, sembahyang fardu, Jumaat, tahajud, bangun malam, ngapai. Memang ada sebenarnya cita-cita nak buat baik tu. Tapi kau kena lawan elok-elok apa dia pahaman ilham yang jahat tu. Jadi Allah Ta'ala bagi peringatan, qad aflaha man zakkaha. Dia bagi tu. Siapa yang boleh nak rasakan yang ni aku tak nak, yang ni jahat, yang ni aku tak suka, yang ni aku nak buang, yang ni perangai tak elok, aku salah ya Allah. Kau tinggal dengan tu, ambil jalan elok. Kau nak layan juga tak elok tu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan nanti melainkan diri sendiri. Allah Ta'ala dia adil. Dia tak pernah buat zalim. Satu kita pernah belajar bab akidah, saya kata apa? Maksiat walaupun 1 balas 1, tapi kejahatan maksiat ada 10. Kebaikan walaupun 1 balas 10, silap 1 apa pun tak dapat. Gau. Risau banyak kita. Syaitan ni akan tipu daya kita macam tu. Hadanallah. Doa lah banyak. Doa je lah. Kemudian hikayatun qaddama Shibli alabni mujahidin fa'anaqahu ibnu mujahid wa qabbala baina ainaihi. InsyaAllah sambung situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwaratal ardu min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.